Miss Amalia. Hi. So, please stay tuned with us. So tadi korang dah belajar sains dengan Miss Madam Siti. So sekarang akan belajar matematik dengan Miss Amalia. Okay. So, I tulis nama I dulu. So korang macam, siapa cikgu ni? Okay. So nama I Miss Amalia. Okay. Okay, so ni nama I. So guys, so macam mana? Let me know macam mana korang punya kelas sains tadi. Apa yang korang belajar sebelum tu? Sebelum kita start kan? Korang belajar apa tadi? Okay, kenalkan diri korang, nama korang, okay, dekat live chat So gunakan live chat ni sebagai tempat untuk kita berinteraksi Okay guys, first of all, my name is Miss Amalia. I will teach you guys mathematics until for 2021 and I'm looking forward to have fun with you guys even though kita berada dalam keadaan virtual macam ni tapi virtual is future guys. So obviously kita dalam bidang online learning ni pun tak nak tertinggal lah. So kita tengah buat virtual class ni, okay? So thank you so much for joining this class. We are looking forward to have more feedback from you guys supaya kita boleh have fun lagi, okay? Okay, so untuk kelas hari ni matematik untuk kelas form 2. So basically korang form 1 last year. So sekarang ni korang form 2. So good job for still getting ready untuk belajar. Walaupun korang tahu anda form 3 next year lah, kan? Tapi korang pilih untuk belajar juga. That's good. Maksudnya korang nak prepare awal. That's very good. Give yourself a bit of applause. Okay? Sebab korang pilih untuk belajar. Dan yang paling best sekali, korang sebenarnya dah ahead of time. Korang dah tahu macam mana nak belajar secara online. So, again, you guys should be proud of yourself. Kalau tak, korang tak ada kat sini. Okay? Dan korang kena take this opportunity juga sebab ada orang dia nak belajar tapi dia tak dapat pun sebab dia tak ada internet, tak ada device macam korang. So, memandangkan kita menggunakan phone untuk belajar, so obviously korang kena use the highest resolution. Kalau tak korang tak nampak muka I. Okay, lepas tu korang kena increase the brightness. Okay, and then at the same time pakai earphone dan duduk di tempat yang conducive. Okay, so again, untuk kelas ni, kita akan fokus kepada bab 1 obviously. Sebelum tu, I nak you guys interact dengan kita orang dekat live chat. Kita boleh sama-sama kenal antara satu sama lain, okay? So basically, my name is Miss Amalia dan I dari Setapak. Tapi I stay dekat PJ dan e-tuition located in PJ. Itu. Okay, so kita untuk form 2 ni dia punya target dia macam banyak tau. So kita kena pastikan kita sentiasa kita dapat habiskan lah syllabus. So untuk pengetahuan korang juga dan rasanya korang pun tahu, okay, PT3 ada satu je paper iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, so bahagian A ada 20 markah, bahagian B ada 20 markah dan bahagian C ada 60 markah. Okay, so guys jangan lupa untuk layari our website untuk tengok semua kelas yang ada. So starting this week, we are giving you guys 14 days free trial. So subscribe with us and then dapatkan link daripada website kita orang. Nak dapat link, kena register account dulu. Baru korang boleh dapat link. Kalau tak, korang tak dapat link. Macam itulah. Okay. So, jangan lupa juga bila korang dah masuk dekat live ni, turn on notification and subscribe. Gitu. So, bila korang subscribe dan turn on notification, you guys will get the latest update about us lah. Okay? Okay, so guys, kita akan bermulakan kelas ni tak lama lagi. Tak lama lagi macam itulah kan. Okay, so sediakan paper and kertas and I'm going to use a lot of like mind map.
I akan guna macam like mind map lah, lebih kurang, supaya korang boleh nampak, oh sana, oh sini, oh ni dia punya sequence dia. And then lepas tu baru I akan bincangkan soalan exam. Sebab macam masak lah, takkanlah I nak cerita macam mana terus masak. Mestilah I cerita dulu, bawang ni guna dia apa, minyak ni gunanya apa, kena ada kuali, kalau tak macam mana nak masak, that kind of thing. Itu cara dia. Sama juga dengan matematik. Macam sama juga dengan belajar matematik. Okay. So, kita boleh start kerja ni. Okay. Do let me know kalau korang ada apa-apa request. Contohnya lah, korang rasa macam korang nak latihan banyak-banyak. Macam, cikgu, saya nak latihan banyak-banyak lah cikgu. Sebab kat rumah saya memang suka buat latihan. Boleh bagi tahu dalam live chat apa-apa jenis request. And then kalau tak faham, tolong tanya. Korang boleh tanya dalam live chat. And then I akan proceed lah dengan korang nak suruh ulang ke, nak suruh ulang beribu-ribu kali pun tak apa. I tak kisah. Yang penting habis kelas korang faham. Okay? Yes, make sure kena highest resolution and everything supaya korang nampak dekat sini dengan lebih jelas lagi. So untuk kelas pertama ni kita akan chill-chill je. Okay? Kita tak akan buat macam extravaganza ke apa, tak ada. Okay? Kita tak ada tiba-tiba macam, okay hari ni kebat macam tu, tak ada. Sebab kesian korang, tiba-tiba hari ni kebat. Dah lah baru habis cuti dah cuti lama. Lepas tu nak teka hebat. Mestilah tak. I cerita simple-simple je. Okay, don't worry. Okay. Okay, so jangan lupa juga bagi tahu kawan-kawan, share this information to your friends. Cakap dengan diorang, pergi website e-tuition sekarang, ada kelas free. Cakap macam tu. So supaya diorang aware about that. Okay, so kepada sesiapa yang berminat untuk join kelas kita orang, you guys akan belajar lagi dengan I lah. I macam biasa sebagai cikgu matematik, I akan ajar satu persatu. I tak akan cerita sikit-sikit. Okay, so guys, let's start. Okay, kita akan start dengan yang pertama. Tajuk bab pertama adalah pola dan jujukan. Pola dan jujukan, apa itu cikgu? Saya tak tahu. Apa tu? Cikgu, apa ni? Macam tu kan? Okay, I terangkan sebentar ya. Pola dan jujukan. Okay, pola dan jujukan ni, okay, kita ada dua jenis lah. Pola dengan lagi satu is jujukan lah. Kan? Obviously. So kita akan bincangkan apa itu pola dan apa itu jujukan. Okay. Kita kena tahu dulu apa itu pola dengan jujukan. Kita tak boleh nak main redah je. Terus nak belajar Fibonacci. Alamak, cikgu, tajuk yang Fibonacci tu. Sebelum nak kenal Fibonacci, korang kena tahu dulu apa itu pola dan apa itu jujukan. So pola ni, dia adalah, okay, kita akan start guys. Kita start ya. Okay, kita start. Pola adalah corak atau susunan yang berulang. Senang, tu je. Dia mesti berulang. Okay, tak kisahlah nombor ke. Okay, apa-apa jenis, dia berulang. Dia ulang. Dia ulang banyak kali. Okay. Dan pola ni, dia kita ada dua jenis pola yang korang kena belajar dalam tajuk ini. Korang ada dua jenis pola, iaitu barulah pergi kepada Fibonacci tu yang korang nak tu. Fibonacci dengan segitiga Pascal. Okay. So guys, bagi sesiapa yang tertinggal kelas ni, korang boleh check kelas ni secara online. Kita orang akan post dekat our YouTube supaya korang boleh catch up balik kalau masuk lambat ke. Kita memang akan post video ni selepas live. Itu yang best dekat e-tuition. Kita ada macam tiba-tiba hilang. Alah cikgu, saya nak masuk tapi tertinggal. Okay, tak ada. Kita ada post video ni nanti. Okay, so Fibonacci, sambung balik. Okay, so untuk Fibonacci,
So basically Fibonacci ni macam ni. Contoh lah dia punya ni lah. Dia punya contoh lah kan. Contoh 1. Kita start dengan 1. Okay. So kita akan ambil 1 ni. Sebab sebelum dia 1. Okay. Sebab sebelum dia ni 1 tambah apa lagi yang kedua? Kosong. Sebab tu dia 1 So sekali lagi I nak bagi you guys faham. 1. Kenapa dia 1? Sebab 1 tambah kosong kat sini. 1 depan dia pun kosong. Okay. So seterusnya sini 2. Macam mana boleh jadi 2? Sebab 1 tambah 1. 2 nombor yang di hadapan ditambah. Okay. Seterusnya. Sini berapa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu yang ini berapa? So obviously yang ni adalah 3. Okay, macam mana dapat 3? 1 tambah 2. Okay. Dan seterusnya kita ada berapa? Kita ada berapa? I nak tengok colour sebenarnya. Kita ada berapa sebenarnya kat situ? Ingat, 2 nombor yang di hadapan kita tambahkan. 2 nombor di hadapan kita tambahkan. So maksudnya kat sini adalah 2 tambah 3. So jawapannya adalah so dah settle lah kat situ. So kita dah tahu dah Fibonacci ni mesti macam ni lah yang ni. 2 nombor di hadapan kita tambah. Dan ini adalah corak atau susunan yang berulang. So dia ulang kat sini. Kan dia ulang-ulang. Okay. So itu adalah Fibonacci. So guys, setakat ni korang faham ke tidak? Okay, so harapnya korang semua faham. Dan macam biasa jadikan live chat ni sebagai tempat korang bagi tahu sama ada korang faham ke tak. Jadikan tempat sebagai feedback lah. Kalau feedback rasanya tak faham, do let us know. Okay. Okay, so again jangan risau, kita akan belajar satu persatu. Kita baru sampai Fibonacci. So setakat ni korang faham ke tidak? Kalau tak faham, bagi tahu dalam live chat. I will ulang. Dan kalau dah faham semuanya, kita pergi kepada segitiga Pascal. Okay, segitiga Pascal. Okay, so kita akan pergi kepada segitiga Pascal. So obviously segitiga Pascal bentuk segitiga lah, tapi dia mengandungi beberapa nombor. Okay, dia mengandungi beberapa nombor. So kita tengok So nak pegang apa? Warna hitam. Okay. So kita start dengan 1. Kita mesti start dengan 1. Okay, kita start dengan 1. So keliling dia mesti 1 kita nak buat segitiga kan. So sini 1. So sini berapa? Sini adalah 2. Macam mana boleh dapat 2? 1 tambah 1. Okay. So yang ni tengah-tengah ni 3. Macam mana boleh 3? 1 tambah 2, 3. Sini pun sama, 1 tambah 2, 3. Dan keliling dia 1. Okay. Okay. So yang ni 3 tambah 1, sini 4. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 3, 4. Dan keliling dia 1. Ni macam MLM lah. Saya tak ada bukan MLM lah. Ni macam MLM lah sebenarnya. Kena cari bawah awak 2, lepas tu awak kena cari bawah tu awak 2. Macam tu lah. Okay. Yes, betul. Dan dia akan digunakan macam untuk pembiakan sel. Selain tu untuk pembiakan sel. So maksudnya memang apa yang korang belajar dekat matematik ni ada digunakan dalam kehidupan seharian sebenarnya. Okay. Dalam sistem komputer pun ada guna benda-benda ni juga. Okay. Supaya kita boleh spread maybe information ke, ataupun nak pastikan orang kita dapat banyak followers ke, ada konsep-konsep macam ni lah. Okay. Okay, so kita akan start balik. Sini 5. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 6, 10. Ada yang 5. Dan keliling dia 1.
Ini pun ada juga untuk game, if I'm not mistaken. Untuk konsep buat game pun rasanya diorang ada guna benda-benda macam ni. So that's how, sebab dia melibatkan pattern, dia melibatkan corak. So kita akan nampaklah kat sini. Okay, so ini adalah segitiga Pascal. So saya buat lagi sekali, last sekali. So sini 6, sini 15, sini 20, sini 15, sini 6, dan keliling ni 1 lah. Hujung dia mesti 1. So korang akan nampak kan dia macam segitiga. Okay. So daripada segitiga Pascal ni, okay, sebelum tu korang faham ke tidak? Do let me know korang faham ke tak dalam live chat. So at least I tahulah yang korang faham, okay? Okay, so kita akan pergi kepada seterusnya dalam segitiga Pascal ni. So dalam segitiga Pascal ni, kita akan tengok sebenarnya kita boleh dapatkan Fibonacci. Interesting tak? Okay. Daripada segitiga Pascal kita punya Fibonacci. Yes, dia boleh jadi Fibonacci sebenarnya. Macam mana? Okay, I akan terangkan. So kita akan pergi secara melintang sebelum tu satu. Okay, so and then yang ni. Okay. So dia akan jadi, sorry dia satu-satu kan. Jadi macam ni. Okay. So dia macam ni. Okay. So satu. Okay, sekali lagi I tengok je. Satu. Okay, so sekali lagi sekejap ya. Sebab dia macam pening sikit. So daripada sini korang boleh nampak Fibonacci dia sebenarnya. Okay. So sini. Okay. So kita akan dapat mula 1, 2, okay, 3. Okay, I tengok balik. Okay, so sekali lagi kejap ya. Sebab dia pening sikit dekat sini, I tak nampak dia punya nombor dia. So sekali lagi kat sini 2, 1, 1. Sini 1 Okay, mula-mula 1, betul lah kat sini. Okay, lepas tu 1. Lepas tu 1 ni. Okay, lepas tu 3. 2. Okay. Okay, 1, lepas tu sini. 2. Okay, kita kena buat dia secara melintang. Okay, lepas tu dia akan jadi 3. Okay, dia akan jadi 3. Okay, so sekali lagi sebab kita tak nampak, so buat lagi sekali. Sekejap ya. So 1 tu. Okay. 1, 3, 4, 3, 1. Okay. So ni baru betul. Okay. So ini 1. Ni 2. Ni 3. Okay. Okay, kita ada 1, 2, 3. And then kita ada 5. Baru nampak. Okay. 3 dengan 2, 5 Okay, dan seterusnya. Okay. So kat sini kita boleh nampak segitiga Pascal. Okay, so dari sini kita boleh nampak Fibonacci daripada segitiga Pascal ni. Lepas korang dah tahu, korang nampak kat sini dia ada corak dia yang berulang. Okay, so daripada sini korang akan nampak lepas segitiga Pascal, korang akan tahu susunan yang lain iaitu urutan nombor. Okay.
Okay, urutan nombor. Okay. Sebab yang ni dia dalam bentuk lain. Dia ni urutan nombor. So macam urutan nombor biasa. 1, 2, 3, 4. Ni semua adalah pola. Okay? So sama juga kita akan ada macam-macam. Kita ada nombor genap. Okay? Kita ada nombor ganjil. Okay? So tahu kalau nombor genap mesti mula dengan nombor berapa? Guys, let me know. Daripada nombor berapa korang tahu tu nombor genap? So kita tahu nombor genap mula dengan nombor 2. Okay. Lepas tu 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okay, so kita tahu nombor genap mesti start dengan 2. Okay. Ganjil akan start dengan nombor 1. Okay. Warna hitam. Okay. 1, 3, 5, 7. Ni korang dah belajar waktu sekolah rendah dulu. Seterusnya, okay. Okay guys, yang ini untuk ganjil dengan genap ni kita belajar supaya kita boleh dapat tengok susunan nombor dia. So kita tahu kalau nombor genap je korang dah tahu dah nombor dia start dengan nombor berapa. Ganjil je korang dah tahu dah. Tu adalah kategori nombor So kosong, adakah kosong terlibat dalam mana-mana? Kosong tak terlibat kosong adalah nombor natural. Okay? Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Okay, so selain tu urutan nombor ni bukan ada pada ganjil dan genap sahaja. Kita ada lagi satu. Kita ada dalam proses tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. So dia ada melibatkan operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan operasi bahagi. Okay. So sebagai contoh, kita ada 1, 2, 3, 4. Ni tambah berapa? So kita nak tahu dia menaik ke menurun. So kalau menaik kita tambah, kalau menurun kita tolak. Ataupun kita ada lagi satu, darab atau bahagi. Kita ada 2 kita ada 4. Okay, so kita tengok kat sini. Kita tahu dia tambah 1. Sini pun tambah 1, sini pun tambah 1. So dia menaik lah. So menurun, contohnya 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. So yang ini kita tahu dia menurun 1. So ni dia tolak 1. So kita nampak pola ni dia adalah satu susunan yang berulang. Okay, dia berulang kat situ. Okay, seterusnya 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. So yang ini korang akan nampak ini adalah darab 2. Ni pun darab 2. Ni pun darab 2. Ni pun darab 2. Okay. So dia menaik tapi secara darab. Korang belajar waktu sekolah rendah dulu, dia tambah je untuk naik kan. Tapi yang ni untuk darab. Okay. So seterusnya kita ada bahagi juga. So bahagi ni macam mana? Contoh kita ada 5. Okay, 5/2. So dia jadi pelik lah, 5/4. Okay, so kat sini kita akan bahagi 2. Ini pun bahagi 2. Ini pun bahagi 2. Okay, korang nampak kan? Okay, nampak? So basically bahagi ni dia macam menurun. Tapi dia bahagi Hi Wawa, hi. Okay, thank you for joining my class. Okay, so kita dah belajar tentang pola tadi. Okay, so I dah ajar macam mana Fibonacci, segitiga Pascal dengan urutan nombor. Okay, kita sampai sini dah.
So urutan nombor ni terbahagi kepada beberapa urutan. Kita ada ganjil genap dan kita ada urutan nombor seperti biasa yang melibatkan 4 operasi yang famous yang sentiasa ada dalam matematik, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. So kita akan pergi kepada jujukan. Sebelum tu guys, faham ke tidak? Sebelum I mulakan, I nak you guys bagi tahu korang faham ke tidak? I tak boleh nak shock sendiri kan? Okay, so sebelum kita pergi kepada jujukan, I nak bagi tahu you guys yang kita ada website di mana korang boleh explore website kita orang. Dan kalau nak tahu pasal kelas ni, semuanya ada dalam website. Selain tu korang boleh je follow our social media supaya korang boleh dapat the latest update. Okay, kepada siapa yang baru masuk, korang boleh je tengok balik video ni. Kalau dah terlepas jauh sangat, korang boleh je tengok balik video ni dan korang boleh tengok balik video ni, dan sebelum nak tengok kelas lain pun korang boleh tengok video ni lah kat YouTube. Okay, and then kalau tak tanya, tak tanya pula, kalau tak faham, itu maksud dia saja test. Okay, kalau tak faham, let me know dalam live chat supaya I tahu. Tak adalah I sorang-sorang je shock sendiri kat sini. Let me know korang faham ke tak dalam live chat. Okay, okay. So kita akan pergi kepada jujukan. So apa beza pola dengan jujukan kan? Okay, pola ni adalah urutan ataupun corak yang berulang. Tapi untuk jujukan, dia adalah urutan nombor berulang dan bertertib. So jadi dua. Dia berulang dan mesti seragam ataupun tertib. Dia tak ada macam kejap dekat sini macam ni kan, segitiga Pascal ni, kejap di situ, kejap di sini, tanpa. Dia ada corak, tapi corak dia tak tertib. Tapi yang ini, dia tertib mesti sama, tak boleh lain-lain. Itu adalah beza antara jujukan dan pola. So ingat, by the end of this class korang tahu pola adalah urutan yang berulang dan jujukan adalah urutan nombor yang berulang dan bertertib. So itu beza dia antara pola dengan jujukan lah. Okay, so jujukan kita dah tahu dah, dia berulang dan bertertib. So kita kena kenal pasti siapa yang jujukan, siapa yang bukan jujukan. Sebab macam yang saya cakap, nombor apa-apa corak, apa-apa nombor boleh berpola, tapi tak semua boleh jujukan sebab dia mesti bertertib. Itu dia punya keyword dia. Okay, so kita akan tengok contoh. Tengok contoh. Okay, contoh dia adalah, okay, kita nak tengok dia jujukan atau tidak. So soalan macam ni boleh keluar dekat bahagian B. Bahagian B yang 20 markah tu, korang kena padankan sama ada dia jujukan atau tak. So guys, siapa yang baru masuk, kenalkan diri korang di live chat. I akan jawab kalau korang tak faham. Kalau korang nak faham bahagian ini, korang boleh catch up this part dalam replay kita orang nanti lepas habis live ni. Sebab lepas habis live ni, kita orang akan post this video dan korang boleh catch up balik bahagian ni, siapa yang baru masuk. Okay? Okay, kita tengok ni sini, jujukan atau tidak. So yang pertama, okay, yang pertama 31, 40, okay, 49, 58, okay, 67, seterusnya. Okay, yang ini, adakah ini jujukan? So nak tanya, adakah ini jujukan? So kalau nak tahu ke dia jujukan kalau nak tahu dia jujukan atau tidak, we need to know sama ada dia bertertib ke tidak. It must be uniform, it must be equal, okay? So kita tengok kat sini. Sini dia, kita kena tolak. Mesti tolak kecil lah, besar tolak kecil kan. Yang depan tolak yang belakang So kita akan nampak pattern dia 9.
So sini pattern dia tambah 9. So basically dia seragam. Pola dia adalah tambah 9. So kalau cakap pasal pola dia adalah tambah 9. So ini adalah jujukan. Dia adalah jujukan ya. So sini bukan. Okay, so ini adalah jujukan. Okay, yang kedua. Okay, 27 31 dan seterusnya. So jom kita tengok. So obviously dia menaik, so kita tambah atau darab, tapi nampaknya macam tambah. So sini adalah tambah 4 tambah 3. Sebab kalau darab obviously nombor dia tak dekat-dekat, nombor dia jauh-jauh, mesti tambah. Tambah 5 tambah 3. So korang nampak kat sini, dia bukan jujukan. Okay, dia bukan jujukan. Okay, sebab pola dia tak seragam. Dia tak tertib. Tapi dia masih pola. Sebab dia berulang di sini. Ada ulangan di sini. Okay. Pola dia berulang. Dia bertambah, lepas tu dia berulang. 3. So, dia masih berpola, tapi dia bukan jujukan sebab dia tidak bertertib. Okay. So, itu adalah contoh yang kedua. Dan yang ketiga, last sekali, I nak you guys jawab. Sebelum I bagi tahu, kita ada 13 Jun, 16 Jun, 19 Jun, 22 Jun, dan seterusnya. Okay, so adakah ini jujukan? Do let me know guys, adakah ini jujukan? So ingat, kalau jujukan mesti berulang dan bertertib. Itu sahaja. Senang. Kan kita tak perlu nak fikir-fikir macam-macam lagi. Dia mesti tertib, mesti seragam, mesti sama. Okay? So kita tengok dekat sini. So guys, macam mana? Siapa boleh jawab dalam live chat? Dia bertertib ke tidak? Kalau dia bertertib, adakah dia jujukan? Itu persoalan yang pertama. Okay. So kita tengok dekat sini. Ini adalah bezanya tambah 3. Sebab beza dia 3 hari lah. Okay, so sini pun 3, sini pun 3. Okay, so dia tarik hari pun bulan yang sama, Jun. Okay, so dia adalah jujukan. So untuk kelas hari ni senang je. Pola, jujukan. Apa itu pola? Pola adalah urutan yang berulang. Jujukan adalah urutan yang berulang dan bertertib. I dah ulang banyak kali dah tadi. Urutan yang bertertib guys. Okay, so kita akan pergi kepada latihan. Okay, kita akan tengok latihan macam mana. Okay, so latihan Okay, latihan. Okay, so untuk latihan ni kita akan cuba isi tempat kosong. Okay, so obviously dia adalah jujukan. Kita just nak isikan tempat kosong ni. Okay, okay, izinkan saya tengok je nak tengok soalan dia. Okay, saya tengok soalan dulu Okay, so sekarang ni kita tengok Okay, macam mana kita nak isi yang warna yang bahagian kosong ni? So kita kena tengok pattern dia. Kita kena tengok pola dia. Pola dia tertib ke tidak? Okay, so kita tengok kat sini Yang ini beza 12.
Dan dia menurun, so dia tolak. Okay, yang ni menurun juga dan beza dia masih 12. So, itu menunjukkan dia bertertib. Okay? So, kita tengok kat sini. Tolak 12. So, kita akan dapat 42. So, cuba kita tolak 19 kat sini. So, dapat 30. 54 tolak 12 dapat 42. So sini 42 tolak 12 dapat 30. Okey? So itu adalah jawapannya. So jawapannya adalah 42. Okey? Okey. So guys, faham ke tak? So nampak kan kat sini macam ni kita nak tahu jawapan kita betul ke tak? Kita tengok yang sebelum dan selepas dia. Jangan main letak je. Sebab kita kena ingat, kita boleh kata dia jujukan. Tapi macam tadi. Ya. Kejap dia 3, kejap dia 5, kejap dia 3. So kita kena tengok setiap susunan tu dia sama. Okay. So kita tengok kat sini pula. So kita nampak kat sini beza dia 5 dan dia menaik. So kalau menaik kita tambah. So sini pun sama, tambah 2. Okay. So maybe kita boleh tambah 5 kat sini. So kita akan dapat 28. Cuba tambah sini 5, dapat tak 33? Yes! Dapat 33. So jawapannya adalah 28. Okay? So tu beza dia. Okay. So nampak tak? Dia bertertib. Dia takkan terlompat-lompat. Kalau macam ni 3 dia lompat. Okay, so tu beza dia lah. Okay? So ini adalah latihan kita pada hari ini. So selepas korang dah tahu pasal jujukan, korang akan belajar tentang generalisasi. Generalisasi jujukan. Okay, yang ini dia agak complicated. Kita akan bincangkan pada kelas hadapan lah, next class. Okay, so kita ada masa lagi, kita akan cuba buat latihan. Okay, I akan bagi latihan dekat sini untuk korang pastikan korang betul-betul faham. Okay, so I dulu saya nak tulis latihan. Okay, so setakat ni korang dalam kelas ni, siapa yang tengok kelas ni, korang belajar 2 benda, pola dan jujukan. So kita nak pergi pada latihan kan. So pola ni basically memang apa-apa corak yang berulang. Kalau korang nampak karpet korang, tu semua pola tu. Kan? Korang nampak dekat jalan raya, kalau korang nampak dekat jalan raya pun pola. Nampak tak? Betapa pentingnya korang nak belajar pola ni. Sebab kalau korang kalau korang tak belajar pola, korang tak boleh nak susun sesuatu benda. Contohlah korang nak buat tekstur batik ke, okay? So kalau korang tak belajar tentang pola, korang tak tahu benda ni kena berulang. So apa yang korang belajar dekat dalam matematik ni ada digunakan dalam kehidupan seharian. Dia bukannya macam sesuka hati je nak belajar, tak. Okay? Sama juga kalau korang tak belajar tentang pola, barang korang akan bersepah. Yang ni untuk pinggan, yang ini untuk korang tahu penyusunan tu sangat penting. Okay? Okay, so korang dah tahu dah pola. Tapi apabila melibatkan jujukan, dia macam ni lah. Korang susun baju korang. Okay, korang susun baju korang. Ada orang dia susun baju, dia susun seluar, dia susun lipat baju letak dalam satu tempat, seluar satu tempat, kasut satu tempat, kan? Baju kurung satu tempat. So okay, itu pola lah. So korang susun berulang lah, elok satu-satu tempat kan. Tapi adakah dia jujukan? Kenapa saya cakap jujukan? Sebab jujukan mesti seragam. Seragam dari segi apa? Kalau dari nombor, seragam dari segi tambah tolak darab bahagi. Tapi kalau baju, nak seragam macam mana tu cikgu? Seragam dia adalah korang letakkan baju putih satu. Baju putih, lepas tu dah start dah.
Warna kuning, start dah hijau, start dah biru. Tu adalah jujukan. Sebab dia seragam. Korang seragamkan dia putih dulu. Sebab kalau ikut colour coded lah, yang I tahu putih dulu lah. Sebab macam tu dah I susun baju I. Putih dulu, lepas tu sampailah ke hitam. Itu cara I susun baju lah. So sama juga dengan kasut. Ada orang dia satu row ni khas untuk sneaker sahaja. Lepas tu dia susun ikut urutan lah, ikut tertib. Dia takkan skip. So begitu jugalah dengan buku. Okay, pustakawan. Kan, pustakawan. Kalau siapa yang pengawas pustakaan, dia tahulah. Korang tak boleh nak susun corak macam tu je. Contoh corak buku tu semua warna, semua hard cover. Korang tak boleh semua hard cover macam tu je. Sebab orang nak pilih buku bukan berdasarkan hard cover. Orang pilih buku berdasarkan tajuk ataupun nama penulis. Sebab tu korang susun pun ikut nama penulis. So secara bertertib, korang susun A dahulu, susun B dahulu, C dahulu. Kalau ada nombor, susun nombor dahulu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu pentingnya. Itu beza je antara pola dan jujukan dalam kehidupan seharian. Supaya korang nampak. Kalau tak korang macam, kenapa benda baru ni? Tak, sebenarnya benda ni korang dah buat lah. Sebenarnya dah ada dalam insting dia. Dalam insting sebenarnya, yang mana dalam insting tu dah build up. Cuma kita tak diberitahu. Itu pola, itu jujukan. Macam tu, okay? Okay, so kita dah belajar tentang pola jujukan. So kita buat latihan. I akan padam bahagian ni. Okay, so guys, kalau sesiapa yang baru masuk, jangan risau. Korang boleh catch up. Korang stay tune je. Stay tune, tekan butang live tu. Stay tune dulu sampai habis. Nanti korang boleh tengok lepas ni. So kita akan publish this video. Okay, korang boleh tengok lah. Okay, saya padam dulu. Okay. So guys, good job for choosing to study at this time. Sebab ramai yang macam this time rasa macam nak rehat je. Kan? Tapi korang pilih untuk study, especially time PKP. You guys pilih untuk PKP pula, you guys pilih untuk belajar. Okay, sepatutnya korang boleh je duduk rumah kan. Sebab ini dia belajar bila dah PKP ni, bila dah lockdown, dah belajar kat rumah ni, bila benda-benda buat kat rumah ni, it's all about your choice. You nak buat ke tak? Sebab tak ada orang paksa. Korang bukan berada di tempat tu. So korang tak dipaksa secara terus. Kalau korang kat sekolah, nak tak nak korang memang kena belajar. Ataupun korang pergi tuition, memang nak tak nak kena belajar. Tapi kat sini online learning is all about whether you want it or you don't want it. Okay? You want it, I got it. Itu adalah ayah gandil lah kan. Okay. So kita izinkan I pegang buku sebab I nak tulis soalan. Okay? Okay, so kita tengok dekat sini soalan dia. Ni latihan So kita dah buat dah tadi. So latihannya, perihalkan pola nombor berikut. Okay. So korang boleh juga ikut I. Tak payah tersalin soalan pun. Korang boleh je salin yang soalan yang paling penting Okay. 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 C 729. Last sekali 12, 24.
Okay, so kita akan buat satu persatu guys, jangan risau. Okay, let's go, let's do it together. Okay, so soalan ni selalunya keluar dekat bahagian B. Okay, so selalunya bahagian B, dia takkan, sebab kalau bahagian C, yang ni, generalisasi rujukan ni, bahagian C. Yang ni kita akan pergi next week, okay, don't worry. So kita pergi kat sini. Okay, perihalkan pola nombor berikut. So, I akan guna warna biru. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, 104, 114, 124, 134. Cara dia tengok belakang ni. Semua 4. Okay. Okay. So, tu pola. Dia berulang. Okay, 4 tu berulang. Okay. So, yang ini 10, 11, 12, 13. So maksudnya dia tambah 1, 1, 1, 1. Tapi memandangkan ini adalah kat bahagian depan, so belakang dia adalah 0, 0, 0, 0. Nampak kan? So ini adalah tambah pula. So dia adalah tambah sebab dia mana ni. Okay? So itu cara dia kita nak tengok pattern dia ataupun kita panggil dia pola. So dalam English, pattern and sequence ini tajuk pattern and sequence. Okay, done. So kita yang B pula. 75, 63, 51, 39, 27, 15. Okay, so kita akan nampak dekat sini dia adalah menurun dan tolak. Sebab kalau bahagi, dia takkan 75 bahagi berapa dapat 63. Tak logik. So dia mesti tolak. So ni tolak Sebab kat sekolah rendah tu memang kita boleh tambah tolak je. Tapi untuk sekolah menengah ni korang akan belajar tambah tolak darab bahagi. So korang kena tahu sama ada ditolak ke bahagi bila menurun. So 75 bahagi berapa dapat 63? Tak ada tak wujud guys. So tolak, obviously tolak. So 75 tolak 63. Okay, korang tekan. Okay, sorry 75 tolak 63. So korang akan dapat 12. Okay, so sini 12, sini pun 12. So pola dia adalah tolak 12. So I akan tulis kat sini. Pola dia adalah tambah 10 secara tertib lah. Okay. So yang B sama juga, pola tolak 12 secara tertib. Okay guys, nampak tak? Kalau tak nampak, korang boleh bagi tahu dalam live chat supaya I boleh terangkan sekali lagi. Okay. So kita tengok yang ni pula. Yang ini agak memuskilkan. Okay. Korang tengok 79 jadi 243. Lepas tu jadi 81. Okay, obviously dia tolak. Obviously dia menurun, Obviously dia menurun. So kalau menurun kita ada dua possibility, sama ada tolak atau bahagi. Okay. So korang pun fikir. Okay, tolak ke bahagi? So kita tolak. Kalau kita tolak, kita buat satu kalau kita tolak, kita buat cuba. Sebab I nak you guys experience benda ni. So korang selalu fikir. Akan ada student cakap, okay cikgu cakap kalau menurun sama tolak atau bahagi. Macam mana nak tahu? So kita cuba tolak dulu. Okay, kita tolak. So kalau tolak, dia macam jauh sangat nombor dia. Okay, mungkin tolak. Tengok 79 tolak 243. So tolak 486. Okay, yang ni tolak 81. Okay, so dia akan tolak 162. Ni tolak 54. Nombor 7 tolak 9. Okay, sini tolak 18. Tak kepelik tu. Kita tak nampak pola dia. Tak ada pola kat sini. Ni semua random numbers. So dia bukan tolak. That's how you do it guys.
So korang tengok okey bahagi. Sebab tak boleh tolak kita bahagi. So 79 bahagi dengan 2/3 dapat apa? Bahagi 2/3. So dapat 3. Bahagi 3 lah sini. So 2/3 bahagi 81. So sini dapat 3 juga. Okey. 81 bahagi 27 dapat 3 juga. Sini pun dapat 3. So sini bahagi. Nampak tak? Nah, okey. So kat sini pula. Okey, dia menaik. So dia mesti tambah darab. So kita familiar dengan tambah. So kita tambah ni. Okey, 24. 12 tambah berapa dapat 24? Tambah 12 lah. Sini tambah 24. Sini tambah 48. Tambah 9. Okey, yang ni korang macam nampak dia pattern sebenarnya kan? Sebab ni dia macam kat sini juga. Betul? Tapi macam mana kita nak terangkan dekat pola? So kalau kat sini kita tulis polanya adalah bahagi 3 secara tertib. Okey ni. So basically kita tak boleh nak tulis pola ni macam mana. Okay, so kita sebenarnya akan nampak dia darab 2. Baru nampak tertib dia tu. Macam mana I tahu darab 2? 24 bahagi 12 dapat 2. 48 bahagi 24 dapat 2. 96 bahagi 48 dapat 2. 192 bahagi 96 dapat 2. So dia adalah pola dia adalah darab 2 secara tertib. Okay, nampak kan? So itu adalah macam mana kita nak buat pasal pola. Okay, macam mana nak perihalkan pola ni. Okay, macam mana kita nak pastikan pola ni dapat diterangkan secara tertib lah, secara betul. Okay, so I akan pegang ni lagi sekali. Sorry guys. Kita akan pergi pada soalan seterusnya. Okay, kita pada rujukan pula. Okay, tadi ni pola. Kita pergi pada rujukan. Okay, padam Okay, so I salin dulu. So izinkan I pegang buku saya nak salin. Okay, apakah ni nombor 1 nilai V dalam jujukan. So dia dah bagi tahu dah bawah ni adalah jujukan. Okay, so nombor 2. Ni 50 S 38 32 T 20. Okay, thank you for giving me time untuk salin. Okay, jom kita bincang. Jom. Okay, apakah nilai V dalam jujukan berikut? So guys, kita kena tengok dalam V ni apa dia punya nilai dia. So kita tengok dia menaik. So kita dah tahu dia menaik sebanyak berapa ni? Okay, kita tahu dia menaik sebanyak 9. Macam I tahu 9 sebab 23 tolak 14 dapat 9. So ni tambah. Kenapa I tak darab? Sebab 14 darab berapa dapat 23? Tak ada Okay. So yang ini kita check juga, sini pun tambah 9. So kita tengok V. 23 tambah 9 dapat tak? Kita dapat 32.
Okay. So 32. So kita check kat sini. Kita tahu ni 32. So 32 tambah 9 dapat tak 41? Yes, dapat 41. So jawapan dia V adalah 32. Itu cara dia. Itu cara dia macam mana kita nak check jawapan kita. Okay? Okay, so kita tengok pula nombor 2 sebelum kita habis. Cari nilai S dan T. Okay? So kalau kita tengok dekat sini adalah tolak 6. Tolak 6. Ya, tolak 6. Okay. Ini kalau tolak 6. Okay, cuba kita tolak 6 So kalau sini tolak 6, sini pun tolak 6 lah. Okay, T 32 tolak 6. So dapat tak? So dapat 26. So sini 26. So 26 tolak 6 dapat tak 20? Dapat. 26 tolak 6 dapat 20. Okay, so S pula 50 tolak 6. So dapat 44. So sini 44. 44 tolak 6 dapat tak 38? Dapat. Okay, so jawapan akhir dia adalah S sama dengan 44, T sama dengan 26. Senang kan? Yes, senang. Soalan ni selalu keluar dekat bahagian A atau bahagian B. Okay? Yang ini, yang untuk bahagian C dia adalah generasi jujukan. So, bila korang belajar, korang kena tahu, okay, this kind of question masuk bahagian berapa? Ni bahagian A atau B? Yang bahagian C untuk tajuk ni mana? Untuk topik ni bahagian C adalah dekat sini. Generalisasi jujukan. Kita akan belajar next week. Lepas kita belajar next week, kita akan belajar latihan ataupun soalan-soalan exam. That's how we will try to do for the online learning, online class untuk form 2 matematik. Okay, so guys, thank you so much for joining us for this class. Jangan risau. Kalau terlepas, kalau korang macam nak masuk tapi terlepas, kita orang akan post this video in our YouTube. To find out, you guys have to follow our social media platform and then subscribe our YouTube account. Okay? So kat situ korang akan nampak lah semua video yang kita orang baru post. Okay guys, thank you so much for watching this live. Thank you for supporting us. We are so honored dan kita orang rasa gembira sangat yang korang rasa benda ni menolong korang. Dan kalau korang ada apa-apa feedback untuk kita orang improve in the future class, do let me know because we want to help you guys. So kalau kita orang tak buat apa yang korang nak, doesn't make sense, right? So just remember, our e-tuition goal is always to help you guys. We want to help you guys supaya korang boleh belajar walaupun dalam keadaan PKP. Okay? So, kalau korang ada apa-apa soalan tentang matematik, korang boleh follow kita orang punya e-tuition tutor. Tanya tutor e-tuition dalam Telegram. Kat situ kita akan kongsikan beberapa soalan. Kalau korang ada soalan, dan situ ada perbincangan Dan korang juga boleh layari our website. Oh my god, itu lagi best. Sebab dalam our website we have everything. Okay, we have macam-macam kita ada kelas online, kita ada forum. Kalau korang nak tanya tutor, semua ada kat situ. Kalau korang nak dekati tutor dengan lebih dekat lagi, korang boleh tengok dekat website kita orang. Korang boleh follow I dalam website tau. I ada dalam tu. Okay, so kalau korang nak tanya soalan pun boleh tanya straightforward dekat situ, senang. Okay, so again, thank you so much for joining us. Jangan lupa follow our slot again next week dan bagi tahu kawan-kawan tentang kelas online e-tuition yang sentiasa ada di website. Nak tahu pasal online class e-tuition? Go to our website, okay? www.etuition.my. Korang kena create account dekat situ dan korang akan dapat maklumat tentang free trial for 14 days. Dan
Dia sangat urgent sebab dia 14 days ni hanya untuk sampai bulan Januari saja. Sampai 31 Januari saja. So kalau korang tak join, rugi, okay? So guys, let us, jangan lupa untuk join, okay? So guys, thank you so much guys. Let's see you next week. Bye!